wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Adam dan saya merupakan pelajar Universiti Islam Antarabangsa, pelajar jurusan Psikologi tahun akhir, dan sekarang ini saya sedang menjalani program pertukaran pelajar di Istanbul, Turki. Saya ingin berkongsi sedikit mengenai situasi COVID-19 di Turki, di mana takat semalam pada 29 bulan 4 2020 kes positif Turki telah pun mencecah sebanyak 117,000 dan kes kematian di Turki pula telah melebihi 3,000 kes kematian. Manakala kes sembuh pula agak memberangsangkan, iaitu melebihi 40,000 kes yang sembuh. Untuk pengetahuan semua, di Turki ni tiada lagi implement total lockdown yang mana semua tidak dibenarkan keluar ataupun masing-masing dihadkan untuk keluar. Tapi sebaliknya di Turki, kerajaan Turki dia implement perintah kawalan berkurung secara berperingkat, yang bermula dengan sekolah dan universiti ditutup, dan juga tempat kerja juga ada sesetengah tempat kerja ditutup dan kerja work from home. Uni ditutup selama 3 minggu pada awalnya, dan sekolah pula ditutup selama 2 minggu. Kemudian peringkat yang kedua, yang seterusnya, kerajaan Turki menyuruh pihak universiti untuk implement e-learning sehingga hujung semester. Maksudnya tiada lagi kelas fizikal seperti biasa, dan semua beralih kepada e-learning, ikutlah platform apa sekalipun, Zoom ataupun Google Hangout ke dan sebagainya lah. Dan seterusnya, Turki dah mula implement ban flight keluar masuk. Maksudnya tak ada lagi flight masuk ke Turki dan tiada lagi flight keluar dari Turki. Dan juga Turki melarang sebarang aktiviti ataupun sebarang travel keluar bandar yang berbeza. Maksudnya, contoh saya tinggal di Istanbul, saya tidak lagi boleh senang-senang nak pergi ke Ankara. Perlu ada pelepasan ataupun kebenaran ataupun surat dari pihak Gubernur Turki. Yang menariknya untuk intercity travel ban ni ataupun larangan pergi ke bandar lain ni, sebenarnya Turki agak ketat kawalan dari segi tu, mana hari tu ada pihak kedutaan dari Ankara dia nak datang ke Istanbul, pihak kedutaan Malaysia dari Ankara dia nak datang ke Istanbul, sebab kedutaan Malaysia di Turki berada di Ankara, bukan di Istanbul. Jadi mereka ingin datang ke Istanbul untuk melihat situasi pelajar-pelajar dan rakyat-rakyat Malaysia di Istanbul. Jadi mereka sendiri perlu mendapatkan kelulusan ataupun pelepasan ataupun surat dari Gubernur di Ankara dan juga di Istanbul ni lah. Dan mereka hanya dibenarkan untuk keluar dari Ankara dalam berapa jam saja. Saya tak ingat berapa jam, tapi ada limit, tidak kurang lagi dari 2 hari ke tak silap, ataupun 2 hari je. Jadi lepas dari 2 hari tu mereka perlu pulang balik ke Ankara. Peringkat yang keempat adalah Turki mula implement total lockdown, tetapi hanya pada weekend, Sabtu dan Ahad sahaja. Mana kata kedai tutup, kedai semua tutup, tidak dibenarkan keluar. Peringkat kelima, mereka yang berumur 20 tahun dan ke bawah dan mereka yang berumur 65 tahun ke atas tidak lagi dibenarkan keluar. Seandainya mereka keluar, akan ada tindakan yang akan diambil. Yang menarik ya, biasanya pakcik-pakcik Turki ni dia agak ada degil tak jugalah, dia sukalah duduk di luar, suka berjalan di luar, suka ambil angin di luar. Jadi disebabkan itu Turki terpaksa implement ban untuk golongan 65 tahun ke atas ni. Menurut pemerhatian saya sendirilah, penduduk Turki ni rata-rata warga tua ni agak ramai berbanding Malaysia lah, setakat pemerhatian saya. Dan seterusnya, peringkat seterusnya, pemakaian topi muka diwajibkan untuk kalau kita nak pergi ke kedai nak beli barang, diwajibkan untuk pakai. Kalau tak ada topi muka, tidak dibenarkan masuk. Dan saya pernah mengalami situasi itu. Saya tidak memakai topi muka, dan suatu saya nak masuk kedai tu, pekerja di sana suruh saya keluar balik sebab tak ada topi muka. Dan terakhir, baru-baru ni Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan bahawa Turki akan
implement total lockdown selama 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad sehingga Hari Raya Aidilfitri. Jadi tambahlah lagi 1 hari. Itulah sedikit sebanyak situasi PKP ataupun MCO di Turki. Berkenaan tentang akses makanan, kami di sini agak mudah untuk dapat akses makanan. Yang pertamanya sebab kedai pun dekat, kedai bahan mentah dekat, dalam 15 minit jalan kaki dah boleh sampai. Kat situ ada jual bahan mentah lah, macam sayur, buah-buahan dan ayam apa semua. Yang kedua, kami kat sini dapat bantuan dari pihak Malaysian Diaspora Istanbul. Diaspora Istanbul ni adalah satu organisasi ataupun sekumpulan warga Malaysia yang bekerja di sini ataupun yang berkeluarga dan hidup di sini. Jadi mereka sponsor makanan, bahan mentah dan dihantar ke rumah-rumah pelajar Malaysia di sini. So macam baru ni kami menerima sumbangan dari mereka, dapat macam-macam bahan mentah lah, dapat telur, beras banyak, dapat sayur-sayur, buah pun dapat, ayam pun dapat. Jadi terima kasih pihak Malaysia Diaspora Istanbul. Dan ada juga pihak MASAT sendiri ataupun Persatuan Pelajar Malaysia di Turki. Mereka juga menyediakan bantuan dari segi kewangan. Jadi mana-mana pelajar Malaysia di Turki yang memerlukan bantuan kewangan perlu mengisi borang, dan pihak MASAT akan memberi sumbangan duit tersebut kepada pelajar lah. Jadi pelajar boleh menggunakan wang tu untuk membeli, untuk membayar sewa ke, untuk bayar bil rumah ataupun untuk membeli bahan mentah. Jadi begitulah, food access mudah sebenarnya, alhamdulillah mencukupi. Dan juga baru-baru ni kami dapat sumbangan dari Ustaz Hazimin. Beliau dan juga isteri ada buat bisnes jual nasi minyak macam tu, dan dia menagihkan kepada pelajar Turki, pelajar Malaysia di Turki. Terima kasih. Jadi kenaan tentang aktiviti kami di sini rasanya tidak jauh beza dengan aktiviti penduduk di Malaysia. Sebelum buka puasa kami masak beramai-ramai. Biasa setiap petang kami akan masak iftar beramai-ramai, buat kuih, biasanya kuih Melayu. So malam akan solat tarawih berjemaah di rumah, akan main kad sikit. Macam tu lah, lebih kepada aktiviti sama housemate lah, belajar main chess, main ukulele. Dan disebabkan waktu siang di sini lebih panjang berbanding malam, kami berpuasa selama 16 jam, subuh 4 suku, maghrib pukul 8. Jadi waktu siang kami lebih banyak digunakan untuk rehat lah, tidur lah, malam lebih hidup berbanding siang. Dan berkenaan dengan kelas kami berjalan seperti biasa tetapi melalui platform online e-learning. Jadi berbanding Malaysia di UAE tiada e-learning, dan mereka terus bagi cuti sampai bulan 6 ni kan. Tapi di sini online class dia berjalan. Okay, jadi rasanya setakat situ saja dari saya. Sekadar pesanan terakhir, stay home, stay safe, jaga kebersihan. Kalau nak keluar pakai mask dan hand sanitizer kena ada. Semoga kita semua dilindungi dari penyakit COVID-19 ni, dan semoga wabak COVID-19 ni segera reda dan hilang terus, dan kita dapat hidup seperti sedia kala, InsyaAllah. Amin. Dan stay home, duduk di rumah, dan F dekal. Terima kasih.